Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai komponen dalam sesebuah PC ataupun dipanggil sebagai personal computer. Untuk pengetahuan semua, setiap komponen mempunyai fungsi-fungsi tersendiri bagi memastikan komputer dapat digunakan. Tanpa membuang masa, jom kita tengok komponen sendiri dalam komputer ini. Ini adalah casing komputer. Dalam ini ada pelbagai komponen. Antara komponen yang penting seperti kita dapat lihat dalam ni adalah power supply. Kegunaan power supply adalah untuk bagi tenaga kepada semua komponen elektrik dalam komputer ini. Di belakang power supply, kita dapat lihat terdapat dua port. Port ini salah satu akan disambungkan kepada soket power di rumah kita dan satu lagi akan disambungkan kepada monitor. Ada setengah power supply hanya mempunyai satu soket sahaja. Soket ini akan direct kepada power plug di rumah kita juga. Komponen seterusnya yang kita ada adalah hard disk. Hard disk yang adalah di sebelah sini. Okay. Fungsi hard disk adalah sebagai storan utama yang akan simpan data kita seperti audio, video, dokumen, picture, software dan juga operating system. Di pasaran luar, terdapat dua jenis hard disk yang biasanya kita dengar, iaitu HDD dan juga SSD. Ini adalah salah satu HDD yang sedia ada yang digunakan oleh komputer ini. Okay. Dan ini pula adalah SSD yang digunakan oleh laptop kita sekarang. Kebanyakan laptop-laptop lama akan menggunakan HDD tapi dia bersaiz lebih kecil, dan juga laptop baru kebanyakannya menggunakan SSD saiz yang lebih kecil. Kedua-dua hard disk ini mempunyai fungsi yang sama, iaitu menyimpan data, tetapi komponen dalaman seperti yang kita dapat lihat di sini, komponen dalaman sesebuah hard disk adalah berbeza. HDD dibuat menggunakan piring dan juga SSD menggunakan chip seperti yang kita dapati di dalam sesebuah pen drive. Penjelasan mengenai hard disk ini boleh dilihat seperti link yang disertakan di bawah. Komponen seterusnya adalah CD ataupun lebih dikenali sebagai DVD-ROM. Nama penuh ROM adalah Read Only Memory. Komponen ini berfungsi untuk membaca CD ataupun DVD. Setengah CD atau DVD mempunyai fungsi RW ataupun rewrite. Seperti yang kita dapat lihat di sini, ini adalah contoh CD-ROM. Okay. Dia hanya mempunyai fungsi untuk read saja tanpa ada fungsi RW. CD-ROM mempunyai RW mempunyai fungsi untuk rewritable ataupun data kita boleh isi kepada CD ataupun DVD tersebut. Komponen seterusnya adalah lebih dikenali sebagai RAM. RAM ni terletak pada papan motherboard. Okey. Tujuan RAM ni adalah untuk menyimpan data sementara bagi kegunaan PC. Nama penuh RAM adalah Random Access Memory. Di sini adalah sekeping RAM yang bersaiz sebanyak 512 MB sahaja. Kegunaan RAM ni adalah lebih tinggi RAM, lebih laju sesuatu komputer tersebut. Di pasaran, RAM ini boleh dijual bermula 1GB, 2GB, 4GB, 8GB dan seterusnya. Okay. Di sini adalah RAM lagi satu yang pada PC tersebut. Okay. Saiz dia adalah sebanyak 128 MB saja. Komponen penting seterusnya adalah prosesor. Prosesor adalah satu komponen yang terletak di bawah kipas ini. Prosesor juga adalah satu komponen penting yang berfungsi sebagai otak komputer yang memproses data dan juga sebagai arithmetic logic unit ataupun untuk membuat sebarang pengiraan. Ini adalah contoh prosesor. Okay. Ini adalah prosesor bagi Pentium i4. Ini pula adalah kipas. Prosesor ini akan diletakkan di bawah kipas kerana prosesor ini akan sentiasa panas disebabkan sentiasa memproses segala maklumat daripada kita punya hard disk ataupun kita punya operating system. Di pasaran kita biasa mendengar Intel i3, i5, i7 dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh prosesor yang digunakan pada zaman sekarang. Komponen seterusnya yang kita ada adalah motherboard ataupun lebih dikenali sebagai mainboard. Motherboard ini berfungsi sebagai orang tengah yang menerima data daripada komponen-komponen lain seperti CD-ROM dan juga hard disk. Pada motherboard ini juga RAM dan juga prosesor akan diletakkan. Selain itu, data kabel daripada hard disk dan juga CD-ROM akan disalurkan kepada motherboard. Power supply akan menghubungkan kuasa kepada kedua-dua komponen ini dan data akan dihantar kepada prosesor. Pada motherboard ini juga kita terdapat satu lagi komponen, iaitu interface card. Interface card ini di pasaran terdapat pelbagai interface card seperti Wi-Fi, LAN card dan juga Bluetooth card. Sebagai contoh, komputer ini hanya mempunyai satu kad sahaja, di mana dia menggunakan LAN card. Ini adalah sebagai contoh satu LAN card. Okay. Pengguna akan menggunakan kad yang berbeza bergantung kepada kehendak masing-masing.
seperti Wi-Fi card bagi menyambungkan sambungan Wi-Fi dan juga LAN card untuk sambungan kepada kabel. Secara kesimpulan, apabila kita tekan button power on pada sesebuah komputer, power supply akan mula memberi bekalan tenaga kepada semua komponen komputer. Kemudian, prosesor akan mula mencari operating system yang ada pada hard disk dan disimpan sementara pada RAM. Prosesor kemudian akan membaca segala komponen tambahan yang ada seperti CD, USB, interface card dan juga audio. Apabila semua telah dibaca, barulah pengguna akan mula memasuki operating system. Itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi pada video akan datang.